Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Bila binti Roslan ingin membentangkan mengenai program pendidikan alam sekitar berasaskan komuniti dalam pengurusan sisa elektronik atau e-waste ke arah kelestarian alam. Kemajuan teknologi yang pesat dalam era digital telah menyebabkan peningkatan penggunaan peralatan elektronik seperti telefon pintar, komputer riba dan televisyen. Namun, ini juga menyumbang kepada penghasilan sisa elektrik dan elektronik atau e-waste yang semakin tinggi. Apa itu e-waste? E-waste merujuk kepada peralatan elektrik dan elektronik yang sudah tidak digunakan, rosak atau tamat tempoh hayat. Jika tidak dilupuskan dengan betul, ia boleh mencemarkan alam sekitar dan membahayakan kesihatan manusia kerana ia mengandungi bahan toksik seperti plumbum, merkuri dan kadmium. Menurut Global E-Waste Monitor 2020, Malaysia menghasilkan 364 kiloton e-waste pada tahun 2019, iaitu kira-kira 11.1 kilogram per kapita, dan pada tahun 2022, jumlah kutipan e-waste isi rumah meningkat kepada 2,657.83 tan metrik, menunjukkan peningkatan kesedaran, namun ia masih belum mencukupi. Antara punca utama masalah ini termasuk: yang pertama, tiada sistem formal pengurusan e-waste untuk isi rumah. Yang kedua, kurangnya infrastruktur sokongan. Dan yang ketiga, tahap pengetahuan masyarakat yang masih rendah. Hal ini membimbangkan kerana e-waste sering dibakar secara terbuka atau dibuang bersama sisa domestik, menyebabkan pencemaran udara, air dan tanah. Kajian juga menunjukkan bahawa pendidikan alam sekitar di peringkat komuniti masih terlalu umum. Hal ini kerana sistem pelupusan hanya tertumpu kepada sisa plastik dan organik, manakala e-waste pula kurang diberikan perhatian. Oleh itu, perlunya satu program pendidikan alam sekitar berasaskan komuniti yang fokus kepada e-waste secara spesifik. Pendekatan ini harus vertikal dan melibatkan semua pihak, termasuk individu, komuniti, NGO dan pihak berkuasa tempatan. Melalui program ini, masyarakat akan lebih sedar tentang bahayanya e-waste, tahu cara pelupusan yang betul serta mampu memainkan peranan dalam kelestarian alam sekitar. Pendidikan komuniti adalah kunci kepada tindakan lestari yang berkesan dan berterusan. Salam sejahtera, nama saya Jivani Misia Najib. Hari ini saya akan membentangkan objektif kajian yang memfokuskan kepada isu yang semakin penting dalam kehidupan moden kita, iaitu pengurusan sisa elektronik atau e-waste, khususnya dari sudut pendidikan alam sekitar. Objektif utama kajian adalah untuk mengenal pasti tahap kesedaran komuniti terhadap kepentingan pengurusan e-waste. Seiring dengan peningkatan penggunaan peralatan elektronik dalam kehidupan seharian, jumlah sisa elektronik juga semakin membimbangkan. Namun begitu, tahap kefahaman masyarakat terhadap implikasi negatif e-waste terhadap kesihatan dan alam sekitar masih lagi rendah. Oleh itu, pendidikan alam sekitar dilihat sebagai satu pendekatan yang penting bagi membentuk pengetahuan dan kesedaran yang lebih mendalam dalam kalangan masyarakat. Melalui pendidikan ini, komuniti akan lebih faham tentang tanggungjawab mereka untuk menguruskan e-waste secara beretika dan lestari. Selain itu, kajian ini juga turut menganalisis keberkesanan program pendidikan berasaskan komuniti dalam memupuk sikap positif dan tingkah laku lestari. Dengan melibatkan pelbagai pihak seperti institusi pendidikan, masyarakat setempat dan agensi kerajaan, pendekatan kolaboratif boleh diwujudkan. Contohnya melalui bengkel, ceramah dan kempen kesedaran yang dapat menjangkau pelbagai lapisan masyarakat. Kajian ini mencadangkan pembentukan satu kerangka pengurusan e-waste yang lebih menyeluruh dan bersepadu, yang juga bukan sahaja berasaskan pendidikan, tetapi juga kerjasama antara semua pihak berkepentingan. Pendekatan ini dapat memberi impak yang lebih berpanjangan dan mampan dalam pengurusan e-waste. Akhir sekali, kajian ini akan mengenal pasti pelbagai cabaran utama yang menghalang pelaksanaan pendidikan e-waste yang berkesan. Antaranya ialah kekurangan pengetahuan dalam kalangan masyarakat, infrastruktur yang masih terhad, dan sikap sampai lewat terhadap isu ini. Namun begitu, kajian ini juga melihat peluang yang besar untuk memperbaiki keadaan, antaranya melalui kemajuan teknologi
dasar kerajaan yang menyokong, serta pelibatan aktif komuniti termasuk golongan belia. Sekiranya peluang ini dimanfaatkan, ia boleh menyumbang secara signifikan kepada perancangan dasar pendidikan alam sekitar negara, serta pembangunan sistem pengurusan sisa elektronik yang lebih moden dan mampan di Malaysia. Kesimpulannya, kajian ini bukan sahaja mengenal pasti tahap kesedaran dan cabaran, tetapi turut menyarankan langkah-langkah praktikal bagi mewujudkan pengurusan e-waste yang berkesan dan bertanggungjawab. Sekian sahaja dari saya, terima kasih. Saya McShirley Rani, anak Robert. Saya akan membentangkan sasaran untuk kajian ini. Untuk memastikan kajian ini menyeluruh dan relevan, kumpulan sasaran dipilih secara strategik berdasarkan peranan mereka dalam pengurusan e-waste di peringkat komuniti. Pertama, fokus diberikan kepada komuniti tempatan, terutamanya di kawasan bandar dan luar bandar. Kajian ini menumpukan kepada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana, serta kawasan yang pernah atau belum terlibat dalam program pendidikan e-waste. Ini penting kerana mereka adalah pengeluar utama e-waste domestik. Kedua, institusi pendidikan seperti sekolah, kolej dan universiti turut menjadi sasaran. Mereka berperanan dalam menyemai kesedaran dan membentuk generasi yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Ketiga, kajian melibatkan agensi kerajaan dan NGO, antaranya pihak berkuasa tempatan dan Jabatan Alam Sekitar, bagi menilai kerjasama mereka dengan komuniti dan peranan mereka sebagai pelaksana dasar serta penganjur kempen kesedaran terhadap komuniti. Akhir sekali, sektor swasta dan industri seperti syarikat elektronik dan pusat kita semula akan dikaji dari segi komitmen terhadap EPR, amalan pelupusan semasa dan potensi penglibatan dalam pendidikan e-waste. Secara keseluruhan, kesemua kumpulan ini dipilih bagi membentuk satu ekosistem pendidikan alam sekitar yang realistik dan mampan ke arah pengurusan e-waste yang lebih sistematik dan lestari. Saya Shelina Sarah akan membentangkan tentatif program untuk kajian kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi hadir ke program pendidikan pengurusan e-waste berasaskan komuniti pada hari ini. Program ini dirangka khas untuk meningkatkan kesedaran kita tentang kepentingan pengurusan sisa elektronik iaitu e-waste secara lestari sekaligus melibatkan komuniti dalam tindakan praktikal. Sebelum kita bermula, izinkan saya menerangkan bahawa setiap slot aktiviti hari ini telah dirancang dengan teliti melalui tentatif yang sistematik. Tujuannya adalah untuk memastikan program berjalan dengan lancar, mengelakkan sebarang gangguan, serta memaksimumkan pembelajaran dan penglibatan aktif semua peserta. Hari ini bermula dengan pendaftaran peserta pada pukul 8 pagi. Diikuti ucapan aluan oleh pengerusi majlis dan perasmian oleh wakil agensi kerajaan NGO. Pada pukul 9 pagi, kita akan memasuki sesi pertama ceramah bertajuk Pengenalan dan Bahaya e-waste. Ceramah ini akan mendedahkan risiko kesihatan dan alam sekitar jika e-waste tidak lupus dengan betul. Selepas rehat pukul 10.30 pagi, sesi kedua ceramah iaitu Amalan Terbaik Pelupusan e-waste akan berkongsi kaedah praktikal untuk menguruskan sisa elektronik secara bertanggungjawab. Kemuncak program ialah bengkel interaktif pada 11.30 pagi, di mana peserta akan belajar mengenai pasti jenis e-waste dan cara mengitarnya semula. Sesi ini dirancang
untuk memberi pengalaman hands-on yang bermakna. Selepas rehat tengah hari, kita akan bersama-sama menjayakan kempen pengumpulan e-waste bermula pada pukul 2 petang. Aktiviti ini bukan sahaja simbolik, malah menjadi langkah konkret komuniti ke arah alam sekitar yang lebih bersih. Program ini diakhiri dengan penyampaian sijil penghargaan dan sesi fotografi pada pukul 3.30 petang, sebelum kita berserai pada pukul 4 petang. Melalui program kita hari ini, kami berharap semua peserta dapat menjadi duta e-waste di komuniti masing-masing. Kerjasama dan komitmen anda semua adalah kunci kejayaan misi Lestari hari ini. Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada perubahan yang kita idamkan. Hai, saya Selin Irip. Saya dari BA 272 4B. Hari ini saya akan membentangkan tentang jawatan kuasa dalam program ini. Penubuhan jawatan kuasa adalah signifikan bagi melaksanakan program ini berjalan dengan lancar, teratur dan tercapainya matlamat. Setiap jawatan diberikan berdasarkan kebolehan dan peranan masing-masing, di mana setiap ahli bertanggung jawab terhadap aspek tertentu sepanjang perancangan dan pelaksanaan program. Berikut merupakan senarai jawatan kuasa yang bertanggung jawab bagi memastikan kelaksanaan program ini berjalan dengan lancar. Penasihat iaitu Encik Wan Arifin Wanyong yang memberi panduan dan nasihat keseluruhan program. Pengarah program ataupun pengerusi majlis, Cik Nur Ain Nabila binti Roslan yang menyelaras dan memastikan kelancaran program. Timbalan pengarah setiausaha, Cik Nurul Wahida binti Muhammad Rasmi yang membantu pengarah serta menguruskan dokumentasi dan surat menyurat. Bendahari pula, Cik Sherlina Sarah Anak Roslin yang menguruskan bajet, perbelanjaan dan pembelian barang-barang keperluan. Ketua Logistik dan Keselamatan iaitu Cik Jifani Messi Anak Jem yang menguruskan keperluan logistik dan keperluan program. Ketua Publicity dan Dokumentasi iaitu Cik Selin Irip Seling yang menguruskan promosi, poster dan rakaman gambar. Yang terakhir ialah Ketua Makanan dan Aktiviti iaitu Cik Michelle Remy Anak Robert yang merancangkan aktiviti serta menguruskan makanan dan minuman peserta. Saya Nurul Wahida binti Muhammad Ramzi dan saya akan membentangkan bahagian bajet bagi program ini. Perancangan bajet yang teliti amat penting untuk memastikan segala keperluan program dapat disediakan tanpa pembaziran. Bajet ini mengambil kira pelbagai aspek asas seperti makanan, bahan aktiviti, logistik, publicity serta peruntukan untuk kecemasan. Sumber kewangan program ini dijangka diperoleh melalui sokongan institusi pendidikan, agensi yang berkaitan serta sumbangan daripada pihak luar. Jumlah keseluruhan bajet yang dicadangkan adalah sebanyak RM2,800. Antara pecahan bajet utama adalah seperti berikut: sijil dan cenderamata sebanyak RM250, jamuan ringan dan makan tengah hari sebanyak RM400, percetakan dan bahan edaran sebanyak RM400, bahan aktiviti dan alat tulis sebanyak RM250, peralatan logistik seperti kerusi, meja dan kanopi sebanyak RM700, publicity seperti poster dan media sosial sebanyak RM300 dan akhir sekali peruntukan kecemasan sebanyak RM500. Dengan bajet yang disusun rapi ini, kami berharap program dapat dijalankan secara berkesan dan memberi impak yang positif kepada komuniti. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.